Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Muazzin, Ustaz-ustaz, Ustazah-ustazah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu untuk kita sambung perbincangan menggunakan kitab. Bukan kitablah buku tapi sebenarnya sama je kan. Kitab dengan buku sama je, bagi orang Arab sama. Buku yang saya susun iaitu metodologi memahami hadis. Kita telah pun berbahas pada minggu lepas tentang kaedah yang pertama, iaitu memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Yang mana kaedah yang pertama, bila kita faham hadis melalui konteks Al-Quran, kita akan dapati percanggahan zahir di antara hadis dengan Quran itu dapat diselesaikan, iaitu hadis berkenaan dengan nazar. Yang kedua, kalau tuan-tuan tengok muka surat yang keempat tu, makna zahir hadis yang bercanggah dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah ataupun al-maqasid asy-syar'iyyah, menurut para ulama, maksudnya adalah al-ghayat awil hikam allati aradaha syari' tahqiqaha min tashri'il ahkam ataupun wara' tashri'il ahkam. Dalam bahasa Melayunya, bila kita sebut tentang maqasidus syariah, ia adalah objektif ataupun tujuan yang syarak letakkan, yang syarak ingin hasilkan sebalik ataupun di sebalik pensyariatan hukum yang diletakkan oleh syarak. Contohnya, bila kita tengok dalam ilmu maqasid, ilmu maqasid ni dia ada ad-daruriyat. Daruriyat al-khams dipanggil. Darurat yang darurat yang 5. Sebagian ulama sebut 6, tapi majoriti kata 5. Apa dia? Hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aql, hifzun nasab, hifzul mal. Ada 5. Jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga nasab, jaga harta. 5 ni kebanyakan hukum-hukum syarak berlegar bila Allah Ta'ala syariatkan hukum. Bila Nabi SAW menyampaikan hukum, tak lari daripada 5 ni. Disyariatkan untuk berjihad, jaga agama. Disyariatkan azan, jaga agama. Disyariatkan qisas, jaga nyawa. Diharamkan bunuh diri, jaga nyawa. Diharamkan arak, jaga akal. Diharamkan tenung nasib, jaga akal. Diharamkan percaya benda khurafat, jaga akal. Diharamkan zina, jaga nasab. Diharamkan mencuri, jaga harta. So itu yang dipanggil sebagai daruriyat al-khams. Yang ni maqasid umum. Tapi di bawah daruriyat ni dia ada yang dipanggil sebagai hajiyat.
Hajiat, iaitu kalau tadi 5 benda tadi mesti jaga, kalau tak jaga manusia tak boleh hidup. Bawah sikit daripada daruriyat kita ada hajiat. Hajiat ni kalau hilang manusia tak mati, tapi akan berlaku kesukaran dalam hidup. Akan berlaku kesukaran dalam hidup. Umpamanya orang yang bermusafir, yang tak larat, dibenarkan berbuka puasa. Orang yang sakit dibenarkan untuk berbuka puasa, selagi mana tak sampai kepada matilah, kan? Cuma sakit tak mampu untuk berpuasa, dia kata kalau saya puasa pun mungkin mati, mungkin juga akan membawa mudarat yang lebih besar. Dia tak mati tapi bawa mudarat yang lebih besar, dibenarkan untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Jadi itu hajiat. Dia ada bawah lagi yang dipanggil sebagai tahsiniyat. Tahsiniyat ni kalau tak buat, dia tak menyusahkan, still boleh hidup. Cuma ia disyariatkan oleh Allah untuk memperindahkan syariat. Itu dipanggil tahsiniyat, memperindahkan syariat. Umpamanya makan dengan tangan kanan, tahsiniyat. Umpamanya menutup aurat, tahsiniyat. Dulu saya belajar maqasid macam keliru sikit, sebab bila kita sebut tahsiniyat, tutup aurat tahsiniyat, kita kata ya tahsiniyat, Syekh katalah betul tahsiniyat. Oh, jadi tak wajib lah tutup aurat? Wajib. Tak ada siapa kata tutup aurat tak wajib. Habis tu kata tahsiniyat. Tahsiniyat ni kategori hukum, kategori level hukum. Hukum tetap hukum, tapi level. Bila berlaku percanggahan di antara satu hukum dengan satu hukum, kita kena dahulukan daruriyat berbanding hajiat, dahulukan hajiat berbanding tahsiniyat. Faham? Ke tak faham? Sebagai contoh, berubat, dibenarkan kita ni untuk berubat. Berubat ni sebahagiannya hajiat, sebahagiannya daruriyat. Umpamanya doktor kan, dekat kecemasan, dia terima satu pasien accident, memerlukan rawatan segera, memerlukan pembedahan, nak tahan darah daripada terkeluar, kalau tak mati. Boleh tak dia potong baju orang ni untuk jahit peha dia, untuk jahit dada dia? Aurat tak kalau untuk orang perempuan? Katalah dada luka, doktor lelaki, doktor perempuan tak ada. Dia kata tak boleh lah, ni aurat dia, kalau tak bedah mati. Jaga nyawa daruriyat, betul? Tutup aurat tahsiniyat. Tutup aurat wajib, tapi bila bertembung dua ni, maka kena dahulukan daruriyat. Boleh potong, jahit, supaya selamatkan nyawa dia. Nampak? Jadi bila bertembung baru kira hukum tahsiniyat, daruriyat pun semua ni. Kalau tak bertembung hukum, amalkan kesemuanya. Amalkan ke semua yang Allah Ta'ala syariatkan. Itu ilmu maqasid. Ilmu maqasid ni penting. Sebab kadang-kadang nampak macam menyanggahi hukum syarak secara literal, tapi kita beramal dengan maqasid, kerana maqasid itu juga datangnya daripada Allah Azza wa Jal, datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu tak timbul Nabi pergi kanan, Tok Guru pergi kiri. Sebab kalau Tok Guru pergi kiri, mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Contoh dalam hadis Nabi SAW kata para sahabat, bayar zakat fitrah guna tamar, guna gandum. Kita hari ni zakat fitrah guna apa? Guna duit, kan? Kita guna duit. Nampak macam pergi kiri ya? Tapi bila kita tengok balik,
maqasid pensyariatan hukum. Sebab apa Nabi SAW suruh bayar zakat fitrah? Supaya bagi orang miskin tu makan dan gembira di hari raya. Maka sebab tu hari ni kita bagi duit. Sebab duit lebih berguna pada hari ini berbanding memberi tamar. Sebab orang Melayu jarang makan tamar sebagai makanan ruji dia. Tamar ni dia orang Melayu makan sebab apa? Bila datang satu seruan, Yusuf Tayyub, baru dia ingat nak beli tamar. Itu boleh dekat-dekat bulan Ramadan lah kan? Tapi sekarang ni tak lah. Sekarang ni memang ada orang makan tamar lah. Pagi-pagi orang nak makan tamar. Tapi dulu tak lah. Jarang orang Melayu makan tamar. Dulu orang Melayu makan tamar bila bulan puasa je lah. Baik, itu maksud maqasid. Maqasidus syariah yang kita kena faham. Sebab tu saya kata, sekiranya sebahagian hadis difahami secara zahir sahaja, ia boleh membawa kepada makna yang menyanggahi maqasid syariah. Justru hadis tersebut perlulah diselaraskan maknanya sehingga tidak ada percanggahan yang berlaku. Mesti faham ikut konteks Quran supaya tak ada percanggahan. Sebab kedua-duanya datang daripada sumber yang sama, iaitu daripada syarak. Tak mungkin Nabi SAW nak syariatkan satu hukum yang bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tak mungkin. Okey, contohnya hadis taat pemimpin walaupun disakiti. Ini zaman dulu-dulu ni glamour lah hadis ni, taat pemimpin. Kita ahli sunnah wal jamaah memang disuruh untuk taat pemimpin. Al-Irbad ibn Sariyah meriwayatkan sebuah hadis, dia kata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma aqbala alaina, fawa'adana maw'idatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Faqulna ya Rasulullah, fa innaha aw ka'annaha aw maw'izatu muwaddi' fa awsina usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah." Hadis ni panjang lagi lah, tapi saya nak ambil kat situ. Irbad bin Sariyah kata, satu hari Nabi SAW salat mengimamkan kami. Selesai saja salat, Nabi pusing, Nabi pandang kami. Fawa'adhana, kemudian Nabi SAW memberikan kami nasihat, memberikan kami mau'idah, macam tazkirah lah. Mau'idatan zarafat minhal uyun, mata boleh menangis kalau dengar. Wa wajilat minhal qulub, jiwa jadi takut bila dengar. Tapi dia tak perincikan. Kenapa sahabat tak perincikan? Kerana nasihat tu nasihat yang telah Nabi SAW sampaikan dalam hadis-hadis yang lain. Kemudian para sahabat kata, "Qulna ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat yang kau bagi, seolah-olah tazkirah yang kau bagi ni tazkirah orang yang nak meninggalkan kami. Fa'ausina, berikanlah kami pesanan, berikanlah kami wasiat. Maka Nabi kata, usikum bis-sam'i wat-ta'ah, aku memberikan wasiat kepada kamu, aku memberikan pesanan kepada kamu supaya sam'i wa ta'ah, usikum bitaqwallah, aku berikan pesanan supaya kamu bertakwa kepada Allah, was-sam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Dengar dan taat, dengar dan taat pada pemimpin. Wa in abdan habsyiya, walaupun yang menjadi pemimpin kamu adalah hamba Habsyi. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW memang suruh kita taat kepada pemimpin. Tapi taat pada pemimpin ni bukan mutlak. Sebab Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk bila dia suruh kita buat maksiat pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok dalam sejarah, dalam sirah,
Ada je para sahabat yang menegur khalifah. Ada je sahabat yang tegur khalifah, menunjukkan taat kepada pemimpin ni bukan mutlak. Taat kepada pemimpin ni selagi mana dia taat kepada Allah. Kan sebab itu bila Omar dia naik, dia bagi ucap tamu, dia kata apa? Tolong betulkan saya kalau saya ini melencong. Omar tak ada kata taat kamu pada aku mutlak, selagi mana aku suruh buat. Omar tak kata. Walaupun Omar ni dapat jaminan syurga. Kan ada satu kisah, ada seorang badui datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, memberi pesanan kepada Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, tolong jaga kebajikan balu-balu yang kematian suami dan anak-anak yatim. Dia pesan dekat Umar. Umar kata, kalau aku tak jaga macam mana? Kata badui ni, kalau engkau tak jaga, aku jaga. Tetapi aku akan dakwa engkau di hadapan Allah. Kalau engkau tak jaga, tak apa, aku boleh jaga. Aku tolonglah. Tapi aku dakwa engkau di hadapan Allah sebab engkau khalifah. Umar buat apa tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan. Umar kata, Umar tak kata apa, Umar menangis sehingga basah janggut. Bayang, ahli syurga nangis, takut. Dia tak kata, tolong sikit, aku dalam senarai ahli syurga aku nombor 2. Kau ada? Kau tak ada kan? Duduk diam-diam. Itu kita lah. Sebab tu kita belum confirm syurga lagi. Sifat ahli syurga ni dia takut. Amar, dia tak ada kata, kau taatlah pada aku buat apa pun aku punya suka. Tak. Itu bukan konsep agama. Nah, konsep agama ni boleh beri nasihat. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, abasa wa tawalla. Dia bermasam muka dan dia berpaling. Siapa tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala turunkan ayat tu, walaupun orang buta tu tak nampak pun Nabi masam muka kat dia. Orang buta tu tak nampak pun Nabi paling kat dia. Orang buta tak nampak. Sebab kan kisah tu turun waktu Abdullah bin Ummi Maktum datang jumpa Nabi. Kan dia buta. Nabi masa muka dia nampak tak? Dia tak nampak, dia buta. Allah Ta'ala turunkan ayat ni nak bagi tahu kepada kita pendakwah ni, ada kalanya kita memerlukan teguran untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Apa yang Nabi SAW buat tu bukanlah satu dosa. Bukan dosa. Tapi Allah Ta'ala kata, kamu kena layan dia patutnya. Kerana dia ni betul-betul nak agama. Yang kamu layan orang tu, orang-orang besar tu, dia memang bukannya nak agama pun. Sombong je lebih. Kan? Apatah lagi pemimpin. Lagilah kena dengar nasihat daripada rakyat. Kan? Tapi pemimpin hari ni nak dengar daripada rakyat. Dengar juga kot ya. Kalau bising-bising kat Facebook, dia dengar juga. Mudah-mudahan terus mendengar lah. Okey. Hadis taat pada pemimpin memang ada. Nabi SAW suruh dengar, suruh taat, jangan lawan angkat senjata. Ini metodologi ahli sunnah wal jamaah, adamul khuruji alal imam bisilah. Tak boleh lawan pemerintah dengan angkat senjata, tak boleh, selagi mana mereka ini muslim. Nasihat. Habis itu ustaz, kita undi tu, undi itu termasuk dalam undang-undang. Sebab pemerintah bagi, jadi kita pergi undi lah. Rasa tak bagus, undi lain. Kan? Rasa tak bagus, kita undi lah lain. Sebab dulu, sebelum daripada PRU, adalah sebahagian kecenderungan ustaz-ustaz kita ni yang kata tak boleh undi selain daripada parti-parti tertentu. Sebab dia kata siapa undi parti tertentu, dia khawarij. Dah khawarij ni siapa pula? Khawarij ni orang yang suka lawan pemerintah angkat senjata. Dia kata tak boleh, siapa undi parti lain selain daripada pemerintah sedia ada, khawarij. Kita kata bukan. Sistem kat Malaysia ni yang tak boleh diruntuhkan tu perlembagaan dan agung-agung tu sekali, termasuk kalau negeri sultan-sultan dan raja-raja lah.
Yang itulah pemerintah yang kita tak boleh nak jatuhkan dengan senjata. Yang menteri besar, yang Perdana Menteri, yang ahli parlimen, menteri-menteri lain ni bukan kita bagi jatuh, dia jatuhkan diri dia sendiri. Sebab dia yang bubar DUN, dia yang bubar parlimen. Kita pangkah nak naikkan balik. Dan kontrak dia dengan kita 5 tahun aja. Faham tak? Jadi sebab tu bila kita nak baca nas agama, kena fahami situasi semasa, konteks. Kalau tak, kita salah faham. Jadi sebahagian mereka yang kata tak boleh pangkah parti lain tu, hari ni tak tahu pergi ke mana fatwa tu, dah hilang dah. Sebab dah parti lain yang merintah. Kita pangkah sekali je, berapa kerajaan kita dapat? 3 Perdana Menteri kita dapat. Punya kayanya Malaysia dengan pemimpin. Pangkah sekali je 3 Perdana Menteri. Ada pening dah kita kan. Okey. Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, inna kunna bishar, faja'a Allahu bi khairin fa nahnu fi, fahal min wara'i hadzal khair syarr?" Qala na'am. Qultu hal wara'a dhalika syarr khair? Qala na'am. Qultu fahal wara'a dhalika al-khair syarr? Qala na'am. Qultu kaif? Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Qala tasma' wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Hadis riwayat Muslim. Sebahagian ulama mengatakan hadis ni dhaif sebab sanad dia terputus. Imam Muslim keluarkan ni ustaz. Imam Muslim ni dia ada hadis yang dalam bab tu, kalau hadis nombor 2, nombor 3, nombor 4 di ujung-ujung, kadang-kadang Imam Muslim ada bawakan yang sedikit dhaif untuk menyokong hadis yang awal. Ini metodologi Imam Muslim. Orang belajar hadis dia faham. Dalam Sahih Muslim ada yang usul, ada yang mutabaat. Yang ni bagi orang yang mengaji tak apa. Cuma kalaulah kata hadis ni sahih sekalipun, hadis ni mesti difahami dengan konteks maqasid. Sebab kalau kita faham literal, akan membawa kepada satu benda yang pelik. Contoh kita terjemah dulu. Kita terjemah dulu. Baik. Huzaifah kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna bishar, faja'a Allahu bi khairin fa nahnu fi." Dulu kita pernah berada dalam situasi yang jahat, yang buruk. Faja'ana Allahu bihadzal khair, maka Allah Azza wa Jal membawakan kepada kita ni kebaikan, bawa Islam. Maka sahabat pun masuk Islam. Fa nahnu fi, dan kita sekarang berada dalam kebaikan itu. Kita sekarang ni dalam kebaikan kerana kita telah menjadi mukmin, kita telah menjadi muslim. Fahal min wara'i hadzal khairi syarr? Ni Huzaifah. Dia tanya, dia kata, lepas kebaikan ni ada tak keburukan ya Rasulullah? Betul, Allah Ta'ala bagi kat kita kebaikan, alhamdulillah. Tapi lepas ni akan ada tak keburukan? Nabi kata, na'am, iya. Qultu fahal wara'a dhalika syarr khair? Lepas kejahatan yang datang nanti ni akan datang tak kebaikan? Nabi kata na'am. Nabi kata iya, ada. Dia tanya lagi, lepas kebaikan tu pula ada tak keburukan? Nabi kata ya, ada juga. Huzaifah kata, macam mana tu? Macam mana kejahatan yang akan datang di ujung tu nanti? Nabi kata, yakunu ba'di a'immatun, akan datang selepas daripada kewafatanku pemimpin-pemimpin la yahtaduna bihudaya, yang tidak menggunakan petunjuk aku, yang tidak mengguna pakai petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat macam lain, dia buat macam lain.
Nabi suruh buat macam ni, dia pergi buat macam tu, sedangkan dia pemimpin yang kena ikut panduan Nabi SAW. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak bersunnahkan dengan sunnahku. Yang ni sunnah Nabi, dia ikut jalan lain. Pemimpin yang Nabi kata akan muncul selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Okey. Wa sayaqumu fihim rijal, dan akan muncul dalam kalangan mereka itu lelaki-lelaki qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins, jiwa mereka adalah jiwa syaitan yang berada dalam jasad manusia. So maksudnya orang jahat lah. Okay? Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik. Kata Huzaifah, saya nak buat macam mana wahai Rasulullah jika saya berhadapan dengan situasi itu, jika saya dapat hidup dalam keadaan tu ataupun di zaman tu. Maka Nabi SAW kata, tasma' wa tuti'u lil amir, engkau dengar dan engkau taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruk, walaupun belakang kamu dipukul. Wa ukhidha maluk, dan hartamu diambil. Fasma' wa ati', dengar dan taat. Boleh? Boleh tak hadis ni? Ke susah? Walaupun hartamu diambil, walaupun belakangmu dipukul, kamu kena taat. Kamu kena dengar dan kamu kena taat. Tak boleh bangkang. Nak ambil apa? Silakan. Dalam pun ada lagi peti besi saya. Nampak macam pelik sikit lah kan? Takkan Islam macam ni kot. Agama Islam ni dia larang zalim. Allah Ta'ala kata, ya ibadi laqad haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku menjadikan kezaliman itu haram pada diriku, dan aku menjadikan ia haram di antara kamu, maka kamu jangan saling zalim menzalimi. Tiba-tiba yang ni zahirnya nampak macam kata pemimpin nak buat zalim pun biar. Mana konsep amar makruf nahi mungkarnya? Hadis macam ni kalau kita faham literal, kita akan menangkan pemimpin dalam setiap keadaan. Pemimpin boleh buat apa je, pukul belakang orang pun boleh, ambil harta orang pun boleh. Jadi nampak agama tu tak seimbang. Maka sebab itu saya kata, sebahagian orang melakukan kesilapan dalam memahami hadis ini secara zahirnya. Zahir hadis ini menjelaskan bahawa seseorang itu tidak boleh melawan kezaliman yang dilakukan seseorang pemimpin, bahkan perlu reda dengan kezaliman dan perkara yang melampaui batas tersebut. Ini zahirnya lah. Kefahaman ini sememangnya bercanggah dengan kaedah maqasid syariah yang mencela terhadap sebarang bentuk kezaliman. Mana boleh buat zalim kat orang? Kan? Bahkan ada hadis Nabi kata, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Sesiapa yang mati kerana mempertahankan hartanya, dia dianggap sebagai syahid akhirat. Siapa yang mati kerana mempertahankan keluarganya, maka dia dikira sebagai syahid akhirat. Tiba-tiba hadis ni kata biar, jangan lawan. Okey. Justru kefahaman yang tepat terhadap hadis ini ialah Nabi SAW menyatakan sedemikian bertujuan bagi memilih kemudaratan yang lebih ringan, iaitu memelihara nyawa manusia. Kan saya sebut tadi ada 5 daruriyat. Last sekali apa? Last sekali harta. Jaga harta. Nombor 1, jaga agama. Nombor 2, jaga nyawa. Jaga nyawa dengan jaga harta mana dulu? Jaga nyawa dulu. Jaga nyawa dulu. Maka sebab itu Nabi SAW kata, kamu taat, jangan lawan. Walaupun belakang kamu dipukul, harta kamu diambil, dengar dan taat. Sebab kalau kamu lawan, kamu mungkin dibunuh. Kalau kamu lawan,
kamu mungkin akan dipancung. Lebih baik hartamu diambil dan dipukul belakangmu daripada kamu dibunuh. Ini dalam kaedah dipanggil yutahammal akhaffud dararain. Kita ambil mudarat yang lebih ringan untuk tolak mudarat yang lebih besar. Dalam jihad umpamanya, jihad Allah Ta'ala syariatkan kita perang dengan kafir harbi. Siapa kafir harbi? Kafir harbi ialah kafir yang menentang kita, yang berperang dengan kita. So disyariatkan untuk jihad. Dalam jihad tu akan ada tak mujahidin yang akan terkorban sebagai syuhada? Ada. Jaga nyawa ustaz, lepas tu tak boleh jihad? Boleh. Sebab apa? Sebab nak jaga agama. Agama lebih utama daripada jaga nyawa. Agama lebih utama daripada jaga nyawa. Dan yang akan mati syahid tu bukan semua umat, hanya sebahagian kecil. Lepas daripada tu agama akan hidup. Maka sebab itu dibenarkan operasi jihad seperti mana yang disebutkan oleh para ulama. Itu dipanggil yutahammal akhaffud dararain. Kita ambil mudarat yang ringan demi nak tolak mudarat yang lebih besar. Baik. Perbuatan pemimpin merampas harta manusia dan memukul itu lebih ringan daruratnya berbanding membunuh mereka. Al-Imamul Qurtubi telah memberi komentar yang sangat baik terhadap hadis ini dengan menyatakan bahawa perkara ini perlu dilakukan oleh orang yang berhadapan dengan situasi ini agar dapat menyelamatkan diri dan tidak keluar melawan pemerintah yang zalim itu, kerana khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih buruk daripada itu. Nampak? Pemimpin tu dah zalim dah. Dia ni memang jahat dah. Jadi kalau kita lawan dalam keadaan kita tak ada kemampuan, kita mungkin akan terbunuh. Bukan hanya kita, keluarga, anak pinak, saudara mara, semuanya akan terbunuh juga disebabkan pemimpin yang zalim tu. Jadi kalau tak mampu, taat lah. Dia ambil harta tu lebih ringan daripada dibunuh. Hal ini disebabkan Al-Quran juga melarang seseorang itu untuk mencampakkan dirinya ke lembah kebinasaan. Okey. Nombor 3. Hadis mengenai kebinasaan yang berlaku sebelum kiamat. Ini bahaya ni. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Hadis akhir zaman ni dikenali sebagai hadisul fitan. Apa itu hadisul fitan? Hadis fitan. Fitan tu kata plural kepada fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu ialah bencana. Bencana yang bila turun akan menggugat pegangan agama kita. Itu fitnah. Tapi dalam bahasa Melayu fitnah ni tuduh orang lah. Kita kena fitnah orang kan. Tapi dalam bahasa Arab tak, fitnah tu bencana. Dia lebih luas lah. Baik. Hadis-hadis akhir zaman yang menceritakan tentang keburukan, bala, bencana, kita panggil hadis fitan. Sebahagian daripada hadis fitan ni, dia turun bukan bermakna Allah Ta'ala suruh kita tunduk tanpa buat apa-apa. Sebab tu Nabi SAW ajar kita untuk kita baca doa sebelum bagi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita disuruh sebelum bagi salam doa dengan doa ni. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada azab kubur, daripada azab neraka jahannam, daripada kejahatan, bencana, bala yang dibawa oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Maksudnya Nabi ajar kita, sebelum Dajjal keluar pun kita kena usaha doa supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada bencana dia. Apatah lagi kalau dia dah keluar, lagilah kita kena usaha untuk menjauhkan diri daripada fitnah dia. Jadi bila kita baca hadis akhir zaman akan berlaku kerosakan,
akan berleluasanya zina. Kan hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, yang mana Anas kata, inni la uhaddithukum bihadis sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithuhu ahadun ghairi fa inna min asyrati sa'ah ay yurfa'al ilm wa yadhharal jahl wa yakthura az-zina wa yakthura syurbul khamar wa yakthura az-zina wa yaqilla ar-rijal wa takthura an-nisa hatta yakuna li 50 imra'ah al-qayyimul wahid. Maka Anas kata, aku akan bacakan kepada kamu satu hadis yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada zaman ini tidak ada siapa lagi yang boleh membacakannya kepada kamu. Sebab Anas ni dia meninggal, dia lewat sikit. Jadi masa zaman tu di tempat dia tak ada dah sahabat lain, dia je. Jadi tabi'in yang dengar pada masa tu dengar betul-betul. Sebab hadis ni Anas dengar betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar. Anas kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat itu ialah apabila ilmu terangkat. Ilmu ni ilmu apa? Ada yang kata, ilmu lah ustaz. Apa jenis ilmu? Oi, kalau macam tu lambatlah kita nak kiamat lagi. Sebab ilmu kan sekarang ni, ilmu sains dan teknologi kan sekarang ni dahsyat. Dulu kalau nak internet kena ada kabel, sekarang tak payah, wifi je. Kan dulu nak internet kena buka laptop, sekarang dekat Android kita je. Dulu kalau orang pergi haji kena tulis telegram, kan, tulis telegram zaman dulu tu, yang setiap urut kena bayar kan. Sekarang tak bayar dah, WhatsApp call je, tak kena bil. Dahsyat kan? Sebenarnya ilmu yang dimaksudkan dalam hadis tu bukan ilmu dunia, sebaliknya ilmu agama. Apa buktinya? Buktinya Nabi kata, dekat-dekat nak kiamat nanti ni, ilmu ni akan terangkat. Jahil terhadap ilmu ni akan berleluasa. Dan bila berleluasanya jahil terhadap ilmu tu, ilmu yang diangkat tu, ramai orang minum arak, ramai orang berzina. Ilmu apa yang halang orang minum arak? Ilmu apa yang halang orang berzina? Kan? Ilmu yang halang orang minum arak bukan ilmu perubatan. Tuan-tuan tengok dekat barat, dia tahu dah alkohol ni membahayakan, tapi doktor-doktor sekali tonggang. Kan? Dia tahu benda tu bahaya, tapi dia tonggang juga. Kan? Ilmu apa yang halang orang berzina? Ilmu yang memupukkan iman lah, baru dia tak berzina. Okay. Zina berleluasa, Nabi kata. Minum arak berleluasa, Nabi kata. Di akhir zaman, kita yang baca hadis ni jangan pergi salah faham. Dia kata, ustaz, Nabi kata di akhir zaman berzina dan minum arak jadi banyak. Kita kena beriman dengan hadis ni, jadi kita kena buat benda ni, menandakan kita beriman. Itu bukan beriman, itu mangkuk. Nabi SAW bukan suruh buat benda tu. Nabi kata, benda ni akan berlaku, kamu kena jauhkan diri. Usaha jauhkan diri daripada fitan. Usaha jauhkan diri daripada maksiyah. Kan? Bila kita dengar hadis Nabi SAW sebut, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba, atau kama qala. Bila Nabi kata dalam hadis, Islam bermula dengan asing, pelik orang nampak Islam mula-mula, dan dia akan kembali asing seperti mana ia bermula. Maka beruntung bagi orang yang asing. Dia kata, okey, kita kena jadikan Islam asing, buat bagi nampak pelik. Benda ni tak betul. Hadis Nabi SAW ini kita kena faham dari sudut yang komprehensif, iaitu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kebanyakan musibah yang turun di atas muka bumi ini adalah disebabkan oleh kerana kerosakan
yang berlaku oleh tangan-tangan manusia. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi bila kita dengar hadis-hadis akhir zaman, bencana yang turun, so kita kena berubah, kita kena merubahnya, kita kena buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar, supaya manusia kembali semula kepada agama. Okey? Tapi ada juga hadis-hadis akhir zaman ni yang dia tak menunjukkan keburukan, tak juga menunjukkan kebaikan. Sebab hadis akhir zaman ada yang menunjukkan kebaikan, macam Mahdi, macam turunnya Nabi Isa. Itu kan kebaikan kan? Bila Mahdi turun, dia bawa umat ni dengan pemerintahan yang tidak ada kezaliman padanya. Bila Nabi Isa turun, tidak ada lagi kezaliman, kan? Itu bagus lah. Ada juga bahkan banyak hadis-hadis akhir zaman yang menunjukkan keburukan. Macam tadilah, minum arak banyak, berzina banyak, hamba lahirkan tuan. Betul lah, ibu lahirkan tuan. Ibu lahirkan tuan. Cuma ulama ada beza pendapat sikit lah tentang maksud ni. Tapi salah satu daripada tafsirannya metafora. Maksudnya dia kata, ibu lahirkan tuan, anak tu akan perlakukan ibunya seperti hambanya. Hamba melahirkan tuan. Antalidal amatu rabbataha. Ada yang kata ini makna metafora. Maksudnya ibu lahirkan anak yang bersifat seperti tuan. Derhaka lah. Okey. Tapi ada juga tanda kiamat yang tak menunjukkan kebaikan dan tak tunjuk keburukan. Dia hanya sekadar tanda saja. Bila Nabi SAW kata, manusia berlumba-lumba meninggikan bangunan. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Hadis yang tuan-tuan biasa dengar. Jibril datang dekat Nabi SAW kan, tanya pasal iman, pasal Islam, pasal ihsan. Kemudian Jibril tanya, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Wa akhbirni an amaratiha. Khabarkan pula kepadaku tanda-tanda kiamat tersebut. Apa tu barulah Nabi SAW jawab. So kita bagi laluan pada azan dulu. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Okey, kita sambung tuan-tuan. Maka bila Jibril bertanya tentang tanda-tanda kiamat, Nabi SAW kata di antara tandanya bila kamu melihat orang yang antarul hufat al-urah, orang yang tidak berkasut, orang yang tidak berpakaian lengkap, alah orang yang miskin, ri'a asya, mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba dalam meninggikan bangunan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan perbuatan berlumba-lumba meninggikan bangunan tu tidaklah merupakan semestinya, taklah semestinya benda tu tak bagus, tapi ia hanya sekadar tanda. Kerana mungkin akan datang satu zaman di mana kita memerlukan bangunan yang tinggi untuk menyelesaikan masalah tanah yang tak cukup. Contohnya macam Singapura umpamanya, tanah dia kan terhad kan. Jadi kalau tak boleh tinggikan bangunan, nak duduk mana? Jadi dia kena tinggikan. Kita tak bolehlah kata, tak boleh ni tanda kiamat ni, rendahkan balik, duduk dalam tanah tak apa. Kita tak boleh kata, sebab dia hanya sekadar tanda sahaja. Okey, jadi bila kita faham hadis berdasarkan konteks Al-Quran, maka kita akan rasa, sebenarnya hadis akhir zaman ni bukan bermakna kita kena menyerah diri. Bukan hanya sekadar kita serah diri, tak payah buat apa-apa. Sebab dah memang Allah Ta'ala sebut macam tu, jadi kita kena terima je lah. Dah, di akhir zaman kita kena usaha untuk berubah. Kita kena usaha untuk berubah. Jadi bayangkanlah kalau orang kata apa, Imam Mahdi itu muncul dalam keadaan umat tak kenal pun siapa Mahdi, siapa nak sokong dia kan? Jadi kita kena usaha bagi orang kenal siapa itu Mahdi, apa itu ciri-cirinya. Oleh kerana itulah orang akan mula terima dia. Okey, baik. Faedah memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Bila kita nak faham hadis berdasarkan konteks Al-Quran ni, apa faedah dia? Faedah yang pertama, kita tahu makna gharib al-hadis melalui Al-Quran. Dia gharibul hadis beza dengan hadis gharib. Terbalik perkataan, terbalik makna. Hadisun gharib dalam ilmu hadis, hadis yang perawinya cuma seorang. Macam hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan dengan niat. Hadis tu gharib. Sebab apa gharib? Hadisun gharib. Sebab apa hadis tu gharib? Sebab yang riwayat cuma Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia seorang. Orang lain tak ada. Dan hadis gharib ni ada yang sahih, ada yang tak sahih. Yang tadi tu sahih lah. Innamal a'malu binniyat tu hadis dalam Bukhari dan Muslim, sahih. Cuma Umar seorang je riwayat. Orang lain tak riwayat hadis dengan lafaz yang sebegitu. Okey? Gharibul hadis lain. Gharibul hadis ialah satu ilmu dalam ilmu hadis, satu cabang ilmu dalam hadis yang membicarakan tentang makna sesebuah perkataan yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang tidak difahami maknanya.
Bukan Nabi ni dia fasih ke ya, Ustaz? Nabi fasih. Tapi takkan Nabi sebut benda yang kita tak faham? Kita kena faham zaman Nabi SAW, Arab dia tu Arab yang saliqah Arabiyah qawiyah, maksudnya asilah. Dia punya bahasa tu bahasa yang asli, Arab yang asli. Tapi selepas masuk zaman terkemudian, bila empire Islam semakin luas, ramai orang yang bukan Arab masuk ke dalam Islam, bercampur dengan orang Arab, maka orang Arab lepas tu punya pengaruh telah bercampur dengan bahasa-bahasa di luar daripada bahasa asal mereka, terutamanya yang duduk berdekatan dengan Parsi, yang duduk berdekatan dengan Afrika, berdekatan dengan Turki. Jadi bahasa mereka tu dah bercampur aduk dah, dah tak pure lagi dah tak asli lagi dah. Maka sebab itu ada keperluan ulama menulis kitab-kitab usul fiqh, ulama menulis kitab usul fiqh untuk kita kata memelihara semula apa yang digagaskan oleh ulama pada zaman tersebut. Sebab zaman awal tak perlu disusun ilmu tu, sebab semua dah ada dalam dada para ulama. Sebab usul fiqh adalah ilmu yang sangat dekat dengan bahasa Arab. Jadi siapa yang faham bahasa Arab tak perlu lagi dah nak pergi susun kitab-kitab tu di zaman awal, sebab semua dah power dah bahasa, tinggal nak praktik je, tinggal nak faham je, nak rumus hukum daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Tapi bila Arab dah makin lemah, maka perlu disusun semula ilmu tu. Bukan ilmu tu dicipta baru dah, ilmu tu lama dah, memang ada, tapi ilmu tu disusun balik. Sama macam buku yang saya tulis ni, kan? Ni bukan saya cipta ni, bukan saya cipta, saya susun balik. Kerana benda ni telah diamalkan oleh para ulama dalam kitab mereka, tetapi secara berasingan. Bila mereka syarah hadis, kaedah-kaedah ni mereka pakai. Mungkin dalam hadis ni dia pakai kaedah 1, hadis lain dia pakai kaedah 9. Saya baca, saya rumus, saya letak, saya susun balik, bagi contoh supaya tuan-tuan faham. Jadi sebab itu kat belakang buku ni ada rujukan, ada bibliografi, lebih kurang dalam 200 kot buku yang saya guna, kan? Jadi jangan risaulah, ini bukan pemahaman saya seorang. Sebab ada yang tanya, dia nak ajar pasal hadis, kan? Dia siapa? Tak, saya hanya susun. Saya hanya susun, dan buku ni disemak sebenarnya. Buku ni disemak oleh pensyarah universiti, bukan saya seorang lah. So ada kesilapan mungkin, tapi nanti kita akan tengok lah. Kalau ada kesilapan kita betulkan, kerana kerja manusia kan, mana ada yang komplit, mana ada yang sempurna, mesti ada silap di mana-mana. Itu kerja manusia. Baik, gharibul hadis maksudnya perkataan yang tidak difahami dalam hadis, maka ulama susun ilmu tu. Sebab tu kita tengok ada kitab Gharibul Hadis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, kitab Gharibul Hadis ditulis oleh Al-Imamul Khattabi, dan yang paling glamour sekali An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar yang ditulis oleh Ibnul Athir. An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar yang ditulis oleh Ibnul Athir. Okey, dia akan ambil hadis, ada perkataan yang tak jelas, dia akan hurai. Jadi kalau kita, di antara huraian yang kita boleh faham adalah melalui Quran. Contoh, Nabi SAW ada sebut perkataan qi'an dalam hadis. Okay. Nabi kata dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kamathalil ghaith al-kathir asaba ardan فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله
wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, yang bermaksud, kata Nabi, perumpamaan agama yang Allah Ta'ala hantarkan aku dengannya, yang mengandungi hidayah dan juga ilmu, seperti hujan lebat yang turun, yang terkena pada bumi, dan di antara bumi itu ada yang subur, menerima air dan menumbuhkan pokok-pokok dan tanaman-tanaman yang banyak. Dan ada juga yang kontang, yang kering, menahan air, dia tak serap, dan dia tak tumbuhkan pokok, gitu je lah air dalam tu. Fanafa'allahu bihan nasa, maka Allah akan menjadikan makhluk manusia ni mengambil manfaat daripadanya. Fasharibu wasaqa wa zara'u, mereka boleh minum daripada takungan air itu, mereka boleh bagi orang lain minum ataupun binatang minum, dan mereka boleh menyiram tanaman dengan air yang bertakung itu. Dan ada juga hujan yang turun terkena pada satu lagi jenis tanah, innama hiya qi'an, yang mana tanah tu qi'an. Ni maksud tak difahami ni, apa maksud qi'an? Nabi kata la tumsiku ma'a, yang mana ia tidak memegang air, tak takungkan air, wala tumbitu kala'a, dan juga tidak menumbuhkan pokok. Fadzalika, itulah perumpamaan orang yang faham dalam agama Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadanya, ya, lalu dia mengetahui, memahami ilmu Allah dan mengajar pada orang lain. Dan perumpamaan orang yang tak mau langsung ambil manfaat daripada agama Allah, dia seperti yang ketiga tadi, tak pegang air, tak takung air, dan tak tumbuh pokok. Itu yang dimaksudkan dengan qi'an. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis ni dalam sahih dia. Tajuk hadis ni dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari bawakan ayat Quran, yang mana Imam Bukhari setelah meriwayatkan hadis ni, Imam Bukhari membawakan tafsiran qi'an yang disebutkan di dalamnya, iaitu tanah yang menyerap air yang berada di atasnya. Lafaz yang Bukhari bawakan ialah qa' tu daripada perkataan qi'an, ya? Dan as-saf-saf. Ini merupakan isyarat daripada Al-Bukhari bahawa untuk memahami maksud qi'an, seseorang perlu melihat perkataan qa' di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa. Mereka bertanya kamu tentang gunung ganang, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya, maka Allah menjadikan gunung ganang itu tandus dan datar. Maksud dah lah tandus, datar, maksud dia tak takung air lah, dia tak menakungkan air. So Imam Bukhari nak bagi isyarat kepada kita, nak faham perkataan tu kena rujuk pada Quran, kena rujuk kepada Al-Quran. Jadi pukul 9 lah, insya-Allah kita sambung kuliah kita akan pada minggu hadapan jika ada rezeki dan waktu, insya-Allah. Ini ada soalan daripada Zoom. Dia kata, ada contoh tak Ustaz di mana hadis tersebut dilaksanakan ataupun diamalkan? Contohnya mungkin pemerintahan Saddam Hussein atau di bawah Gubernur Hajjaj. Yang saya sebut tadi pasal pemimpin yang zalim kan. Pemimpin yang zalim yang ambil harta, kita tak mampu nak lawan, kita jangan lawan, sebab nanti akan mudarat. Umpamanya, usah kata zaman jauh-jauh lah kan. Kalau kita tengok zaman Saddam tu pun samalah juga. Ada jugalah dia ambil harta orang dan sebagainya. Kalau kita lawan, akan ditangkap, akan dibunuh. Itu yang difahami lah. Tapi saya tak tahulah zaman tu kan. Contohnya macam zaman Hajjaj. Zaman Hajjaj,
sebahagian besar daripada sahabat Nabi SAW solat di belakang Hajjaj kerana dia adalah gubernur yang dilantik. Dia adalah gubernur yang dilantik. Maka para sahabat tidak lawan dia dengan senjata. Berbeza dengan Abdullah bin Zubair kerana dia mengambil pendirian yang berbeza, iaitu dia merasakan dia dilantik oleh orang-orang di Hijaz. Panjanglah cerita. Ini pakar-pakar sejarah dia tahulah. Cuma sebahagian daripada sahabat memang tidak, orang kata apa, tidak melawan dia. Tak melawanlah Hajjaj ni, dia zalim. Kan? Dia zalim, dia keras. Mereka tak lawan. Kerana apa? Kerana mereka menganggap akan berlaku keburukan yang lebih besar. Yang lebih besar. Selagi mana dia Muslim, maka kita gunakan saluran yang ada, nasihat. Kalau tak, kita pangkah yang lain. So itu contoh yang ada. Itulah soalan daripada Zoom. Ya? Tak dengar. Muawiyah umpamanya, Hasan bin Ali kan? Hasan bin Ali akhirnya berdamai dengan dia untuk menyerahkan pemerintahan pada dia untuk menstabilkan keadaan negara. Menstabilkan keadaan negara yang ada. Kalau tak, dia akan jadi kucak-kacir lah. Seperti mana berlakunya pertempuran di antara Ali dan Muawiyah di dalam peperangan Siffin, ramai di kalangan yang terlibat dalam peperangan itu gugur. Kan? Sedangkan mereka itu adalah min khiyaril ummah, di antara generasi umat yang terbaik. Tapi disebabkan oleh kerana perbezaan ijtihad dalam politik menyebabkan mereka bertempur. Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini mengatakan kebenaran itu ada di pihak Ali bin Abi Talib, tetapi mereka tidak mencela Muawiyah, dan mereka mengatakan Muawiyah telah tersalah dalam ijtihadnya. Kan? Ali betul dalam bab tu. Kerana Ali kata tenangkan dulu negara, bagi stabil dulu, siasat betul-betul. Tapi Muawiyah ni macam tak sabar. Dia kata cari pembunuh Osman, kalau tidak saya kalau selagi mana tak cari pembunuh Osman, tak laksanakan hukum, maka saya tak mau bai'ah, melantik mengaku akan taat kepada Ali bin Abi Talib. Perbezaan ijtihad itu menyebabkan berlakunya pertumpahan darah yang banyak. Ammar bin Yasir terbunuh kan. Jadi ini semua disebabkan oleh kerana perbezaan pandangan dalam politik. Jadi sebab itu sebenarnya perbezaan pandangan dalam politik ni bahaya. Minggu lepas saya dah sebut kan. Perbezaan pandangan dalam politik ni bahaya kerana ia melibatkan kuasa. Memang ada orang yang nakkan kepada kuasa ni sungguh-sungguh. Ada orang dia tak nak lah, apalah koma ni duk bergaduh pasal kuasa. Ada orang tak nak. Tapi ada orang dia teringin. Terlalu teringin, siapa yang halang dia akan langgar. Dia akan binasakan. Inilah yang berlaku daripada zaman dulu lagi, bukan hanya di zaman kita saja. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Okey? Pukul 9. Baik. Tak ada soalan? Ya. Ini menarik. Soalan dia, macam mana dengan kaedah nak ambil mudarat yang ringan sebab nak tolak mudarat yang berat. So dia pun hisap vape. Dia tak ambil rokok. Persoalan, betul ke vape tu mudarat dia ringan? Setakat ni tak ada kajian. Setakat ni tak ada kajian yang konklusif bagi saya. Jadi bila tak ada kajian yang konklusif, sebab bila tanya kepada doktor-doktor, mereka kata sama je. Ada je orang yang guna vape, datang ke hospital, sakit juga. Kan? Jadi tak ada kajian yang bukti yang konklusif. Bila kita nak kata, kita nak timbang dua mudarat, satu ni mudarat berat, satu ni mudarat ringan, kena pasti betul-betul mudarat ni betul-betul ringan lah. Jangan sangka-sangka saja. Inilah peranan ahli-ahli ilmu lah. Sebab tu dalam bab orang kata apa, dalam bab saf ni saya pun faham lah kan. Dalam bab saf ni ada orang kata rapat lah, ada yang kata jarakkan sikit. Kita di Perlis ni kita rapatkan sejadah, kita tak nak bagi rapat fizikal lagi. Sebab apa? Sebab kita tak dapat lagi
orang kata apa, keadaan di mana selamat untuk rapatkan fizikal tu. Mungkin ada orang kata, kat luar dah rapat dah Ustaz. Kat luar rapat tu, depo yang rapat. Sebenarnya kena jarak. Tapi kita nak bagi standard. Kita kata kalau kat luar naik kereta pun bukanlah rapat sangat pun kan. Jadi kita nak bagi rapat juga. Tapi nak bagi rapat tak bersentuh tu macam mana? Sebab tu kita kata rapat kan sejadah dulu. Kita tengok keadaan. Tapi tengok kes makin tinggi ni. Kan? Hari ni berapa? Itu ada cadangan PKP lagi. Dia kata PKP lagi. Pening lah kepala kita kan. PKP pula lagi. Sebab apa? Sebab ICU dah mula penuh. Mungkin ada yang kata macam, alah, COVID ni tak bahaya Ustaz. Tapi betul, kebanyakannya sihat. Saya pun kena juga. Tapi sihat lah, Alhamdulillah. Tapi ada yang masuk ICU, bila masuk ICU ramai-ramai, kapasiti kita tak cukup. Jadi bila ramai masuk ICU, yang sakit jantung, yang kanser pun nak masuk juga. Jadi dia berebut. Siapa yang nak jaga orang dalam ICU tu? Staf-staf hospital yang hampa kutuk ejen Dajjal tu lah. Bukanlah tuan-tuan kan, geng-geng anti vaksin lah. Mereka duk kata KKM ni ejen Dajjal lah, ejen WHO lah. Bila masuk hospital, orang ni lah nak jaga kita. Orang ni lah yang jaga, yang bagi ubat kan. Saya ada dengar satu hamba Allah, dia betul marah kat saya dengan mufti. Dia buat live, dia kata ini Dajjal, ini ejen Dajjal. Sekali dia kena stroke tuan-tuan. Bila kena stroke, dia masuk hospital, yang jaga dia yang orang staf hospital jugalah kan. Masa tu dia tak kata ini Dajjal, tak ada. Dia terimalah. Mudah-mudahan dia sedarlah. Bukan kita seronok dia kena stroke tu, taklah. Tapi kadang-kadang manusia ni bila dah kena pada diri sendiri, barulah dia sedar dia telah tuduh orang kan. Banyak pertimbangan kita kena tengok ya. Saya nampak sebenarnya keresahan di muka ahli-ahli fatwa bila nak buat sesuatu keputusan, kerana kita melihat muka-muka tuan-tuan terbayang yang pergi ke masjid kan, orang-orang veteran, macam mana dia orang ni kalau terkena. So kita, keputusan yang kita buat tu, bayang kan kalau tiba-tiba kita bagi fatwa, tiba-tiba minggu depan, 2 minggu jangkitan tak terkawal, kami nak jawab apa? Semua tu kita kena fikir. Yang kita ni tahu desak je lah kan. Yang kita tahu desak je lah. Tapi banyak pertimbangan kita kena fikir. Kena fikir tentang ma'alat, kesan jaga masa panjang ya? Banyak benda tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa lah, mudah-mudahan kita boleh kembali rapatkan sah balik. Kembali rapatkan sah balik. Kerana dulu memang kita berjuangkan, tak ada apa yang untungnya pun. Bila renggang ni tak untung apa pun. Cuma kita memikirkan tentang keselamatan diri masing-masing, anak-anak kita, tok-tok kita, tok wan kita kan, pakcik-pakcik kita, abang-abang kita yang mungkin berisiko, ataupun mungkin masjid ditutup disebabkan oleh kerana jangkitan yang tidak terkawal. Kita bimbang yang tu lah. Tapi kalau tanya pendapat saya, wallahi wabillahi watallahi, demi Allah, kami ahli fatwa tak ada pun buka apa-apa buku Dajjal ataupun WHO waktu kami buat fatwa, tak ada. Yang kita buka Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama. Yang tu yang kita tengok dan kita dengar nasihat daripada pakar perubatan kan. Cuma kelemahan tu adalah macam booster dan apa ni, ada yang kata membawa lebih kesan dia lebih besar dan sebagainya. Yang tu memang kena kajian, kena penelitian rapi balik, kerana kita semua manusia kan. Yang tu kena penelitian. Tapi sebelum nak tuduh apa-apa, kita kena sedar yang kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah atas apa yang kita tuduh, atas apa yang kita sebut, atas apa yang kita tulis. Berhati-hatilah, takut-takut nanti susah di kemudian hari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saf, menurut majoriti ulama, rapat itu sunat. Maki orang haram. Jangan kerana nak buat benda sunat duk tala benda haram, bahaya kan. Benda haram kita buat sebab nak dapat benda sunat, tak kepelik. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Saya berhenti di sini dulu. Kalau ada terkasar bahasa tersilap kata, sebenarnya kuliah kita ni dianjurkan juga oleh Global Ihsan. Saya nak ucapkan terima kasih banyak jugalah pada Global Ihsan
Dan dia orang tengok melalui Zoom. Sebab tu kuliah kita ni pukul 8. Kenapa lambat Ustaz pukul 8? Pukul 8 sebab nak bagi kawan-kawan di seluruh negara masuk dalam Zoom dulu. Zoom yang online tu. Jadi dia orang pun tengok dekat Zoom. Sebelum ni saya di negeri yang tak boleh nak berceramah di masjid. Jadi saya buat kuliah Zoom. Sekarang ni tak larat dah nak berceramah di masjid. Banyak orang duk mesej ni. Saya kena susun betul-betul jadual. Banyak masjid duk panggil. Jadi saya kata okey, saya ambil hari Isnin untuk kuliah secara hybrid lah. Di masjid pun ada, di Zoom pun ada. So kita ucapkan terima kasih banyak. Di Facebook pun ada. Kita ucapkan terima kasih banyak pada yang hadir di Zoom dan juga di Facebook. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita semua insya-Allah. Ada juga yang hadir sebab nak maki saya pun ada juga. Pun ada juga. Tak ada kerja dia maki saya. Tak apalah, no problem lah kan. Maki saya makan sedap lagi, no problem. Nah, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.